Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video instruksional ini adalah berkenaan dengan bab 2, Perakaunan Pendapatan Negara. Subtopiknya adalah 2.1, Kaedah Pengiraan, di mana bidang fokusnya adalah berkenaan dengan penghitungan pendapatan negara dengan melalui kaedah pendapatan. Seperti apa yang telah dimaklumkan, untuk bab 2 ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah kaji adalah 2.1 iaitu kaedah pengiraan. Bagi subtopik 2.1 kaedah pengiraan, ia adalah terdiri daripada 3 subtopik yang kecil dan subtopik kecil yang kita tengah fokuskan adalah berkaitan dengan pendapatan negara melalui 3 kaedah. Dan berkenaan dengan pendapatan negara 3 kaedah tersebut sebenarnya adalah terdiri daripada kaedah perbelanjaan, kaedah keluaran dan yang terakhir itu adalah kaedah pendapatan. Untuk maklumat pelajar, kaedah pendapatan ini bukan merupakan kaedah yang diamalkan di Malaysia. Ingat, di Malaysia kita hanya amalkan kaedah perbelanjaan dan kaedah keluaran sahaja. Jadi sekarang marilah kita fokus apa itu kaedah pendapatan dan ingat, kaedah pendapatan ini juga dikenali sebagai bayaran faktor. Kaedah pendapatan bayaran faktor. Dia adalah menjumlahkan pendapatan faktor pengeluaran yang menjalankan kegiatan ekonomi. Okey, kata kuncinya dekat sini, dia adalah berkenaan dengan pendapatan faktor pengeluaran. Apa itu faktor pengeluaran? Ya, berkenaan dengan sumber ekonomi kan? Kan kita kata sumber ekonomi itu adalah terdiri daripada yang ini adalah tanah, buruh, modal, dan usahawan. Ini adalah faktor-faktor pengeluaran yang pelajar sebenarnya telah belajar pada semester 1. Jadi sekarang untuk kaedah pendapatan ini, yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan pendapatan dia. Pendapatan faktor pengeluaran ini sebenarnya juga dikenali sebagai ganjaran. Okey, jadi sekarang apa yang Miss nak tanya? Apakah ganjaran kepada tanah? Ya, sewa kan? Bagaimana pula dengan buruh, gaji ataupun upah? Diikuti dengan modal. Apakah ganjaran dia? Ya, dia adalah faedah ataupun bunga. Okey, yang terakhir, bagaimana pula dengan usahawan? Apakah ganjaran dia? Ya, untung. Okey, dengan reti kata lain, bagi kaedah pendapatan ini ataupun bayaran faktor, item-item yang kita kaji sebenarnya adalah berkenaan dengan sewa, gaji upah, faedah ataupun bunga dan lagi satu berkaitan dengan untung. Okey, kita cuba tengok yang ini adalah kaedah pendapatannya, bayaran faktor seperti apa yang kita telah bincangkan tadi itu. Jadi yang pertama ini adalah berkenaan dengan sewa sebab ini adalah pendapatannya ataupun kita kata itu adalah ganjaran. Okey, ganjaran kepada tanah Seterusnya pendapatan ini adalah upah ataupun gaji. Yang ini bunga. Okey, tetapi untuk maklumat pelajar, bunga yang kita pakai dekat sini, kita kena spesifik. Bunga itu sebenarnya adalah bunga bersih. Okey, apa itu sebenarnya bunga bersih? Okey, dekat sini sebenarnya ada satu rumus lah yang boleh digunakan untuk menjelaskan berkaitan dengan bunga bersih. Bunga bersih ini sebenarnya asalnya adalah bunga kasar. Okey, jadi nak dapat bunga bersih ini, kita akan guna bunga kasar, tolak bunga atas pinjaman pengguna, tolak lagi bunga atas pinjaman kerajaan, barulah kita dapat bunga bersih.
Sambung. Yang ini berkaitan dengan untung kan? Okey, jadi untung itu adalah keuntungan. Tetapi untuk maklumat pelajar, keuntungan yang kita fokuskan dekat sini adalah keuntungan syarikat. Okey? Okey, sekarang persoalannya. Apabila syarikat anda memperoleh keuntungan, okey, cuba bayangkan bagaimana anda akan uruskan keuntungan tersebut. Okey, situasi sekarang menunjukkan bahawa anda merupakan seorang pengurus syarikat, jadi syarikat anda sudah dapat keuntungan dan apakah yang anda akan buat terhadap keuntungan tersebut? Okey, kita cuba tengok. Mungkin ada pelajar yang kata untuk bayar dividen kepada shareholder dia. Okey, sebab sudah dapat keuntungan kan. Okey, jadi dividen yang dibayar dekat sini, kita anggap dia sebagai untung dibahagi. Ingat, untung dibahagi. Selain daripada bahagikan untung tersebut iaitu dividen kepada shareholder, apa lagi yang boleh dibuat? Okey, mungkin ada pelajar yang kata untuk membuat pelaburan. Apa itu membuat pelaburan? Contoh, mungkin dia nak buka kilang yang baru ke, ataupun dia nak membeli alat cendera yang baru ke. Itu semua adalah berkenaan dengan pelaburan. Dan pelaburan itu sebenarnya dia boleh dikenali sebagai untung tidak dibahagi. Sebab sekarang untung yang didapat itu tidak dibahagikan kepada orang-orang lain kan. Digunakan untuk tujuan memperkembangkan proses pengeluaran bagi firma berkenaan. Jadi itu dianggap sebagai untung tidak dibahagi. Ingat ya. Okey, selain daripada bahagikan untung iaitu untung dibahagi dan lagi satu untung tidak dibahagikan yang digunakan untuk tujuan pelaburan, apa lagi yang boleh digunakan? Ya, jangan lupa anda kena bayar kepada kerajaan apabila anda dapat keuntungan. Maka, item yang seterusnya adalah berkaitan dengan cukai keuntungan syarikat. Okey, daripada kaedah pendapatan ini yang kita fokuskan adalah berkenaan dengan keuntungan syarikat dan seperti yang telah dimaklumkan, keuntungan syarikat ini adalah terdiri daripada untung dibahagi, diikuti dengan untung tidak dibahagi dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan cukai keuntungan syarikat. Ingat, ketiga-tiga item ini dia adalah di bawah kategori keuntungan syarikat. Okey, untuk hitung pendapatan negara, selain daripada ada 4 item ini, kita ada lagi satu item. Apakah item tersebut? Okey, kita cuba tengok gambar ini. Apa yang wujud dalam minda anda? Okey, tak apa, pelajar cuba fikirkan dulu. Cuma Miss nak beritahu, apabila kita jumlahkan kelima-lima item itu, nanti kita akan dapat KNBKF. Dan itu adalah melalui kaedah pendapatan. Okey, sekarang fokus balik gambar ini. Mungkin ada pelajar yang kata, Miss, ini adalah seorang penjajah yang menjual roti ke? Okey, jadi untuk maklumat pelajar, itu sebenarnya adalah pendapatan perusahaan persendirian. Dan apa itu pendapatan perusahaan persendirian? Untuk maklumat pelajar, jenis pendapatan ini adalah pendapatan yang dapat dijana atas usaha sendiri. Cuba bagi satu situasi ya. Okey, katakan individu A. Okey, individu A itu pada sebelah bagi dia memang tawarkan diri sebagai seorang buruh. Okey, maka ganjaran yang dia terima itu adalah upah dan gaji. Dan pada sebelah petang dan juga malam, atas usaha dia sendiri, dia membuka gerai dan dia jual burger katakan. Jadi, pendapatan yang dapat dijana itu, kita akan anggap itu sebagai pendapatan perusahaan persendirian. Okey, atas usaha sendiri, dia dapat pendapatan berkaitan. Dan lagi satu, jenis perusahaan ini biasanya dia adalah berkaitan dengan jenis perniagaan yang milikan tunggal. Ingat ya?
Okey, dengan reti kata lain, kalau nak dapat KMPKF, kita akan tambah sewa, upah gaji, bunga bersih, keuntungan syarikat dan yang terakhir itu adalah pendapatan perusahaan persendirian. Okey, jadi setakat ini adakah anda memahami yang berkaitan dengan kaedah pendapatan? Jikalau anda rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Dan selain daripada itu, jikalau ada apa-apa kata sokongan ke yang ingin sampaikan kepada Miss, juga boleh ditinggalkan pada ruangan komen. Nanti Miss akan bacakan komen anda, okey? Terima kasih atas sokongan anda terhadap Miss. Okey, untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Adakah anda telah kuasai berkaitan dengan kaedah pendapatan ini? Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia, lengkapkan jadual berikut dengan menghitung keluaran negara bersih pada kos faktor mengikut kaedah pendapatan. Okey, kita cuba tengok kehendak soalan dia dulu. Soalan ini jelas menunjukkan dia nak anda hitung KNBKF. Okey, sebab ini adalah KNBKF dan dia kata dengan mengikut kaedah pendapatan. Bermaksud ini adalah berkaitan dengan bayaran faktor lah, iaitu faktor-faktor pengeluaran yang terdiri daripada tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Dan sekarang kita akan cuba tengok yang berkaitan dengan ganjaran dia. Okey, iaitu pendapatan faktor. Okey, kita cuba tengok jadual yang disediakannya. Okey, inilah jadual dia. Jadual berikut menunjukkan tata pendapatan sesebuah negara, ada butiran, ada RM juta. Okey, pelajar boleh nampak dekat sini ada banyak maklumat yang disediakan. Okey, cadangan Miss, lain kali apabila anda dapat jadual yang sedemikian, Miss akan galakkan supaya anda klasifikasikan setiap item dulu. Okey, macam mana kita klasifikasikan? Okey, cuba tengok ya. Okey, yang pertama itu anda anggap itu adalah berkaitan dengan kaedah perbelanjaan. Sebab kita kena tentukan sama ada item berkaitan dia di bawah kaedah perbelanjaan ke, ataupun yang kedua itu di bawah kaedah keluaran ke, dan yang ketiga itu adalah di bawah kaedah pendapatan. Okey, kan anda belajar hanya ada 3 kaedah saja kan untuk menghitung pendapatan negara. Jadi Miss pun asingkanlah ada 3 kaedah. Dan selain daripada itu anda tambah lagi satu, iaitu berkaitan dengan pelarasan. Pelarasan maksudnya kita nak buat pelarasan itu mungkin daripada KDNKHP ke, nak jadikan dia ke KMPKF ke, kan ada pelarasan kan. Itu dianggap kategori yang keempat lah. Okey, sekarang kita cuba tengok yang pertama. Itu adalah penggunaan isi rumah. Apa benda ni? Ia berkenaan dengan consumption kan, iaitu perbelanjaan penggunaan. Bermaksud dia adalah di bawah kaedah yang mana satu? Ya, kaedah perbelanjaan. Jadi Miss akan tulis satu dekat sini. Bagaimana pula dengan sewa? Sewa itu adalah ganjaran kepada tanah. Tanah kan merupakan faktor pengeluaran kan. Jadi dia adalah di bawah kaedah pendapatan. 3. Gaji dan upah. Ganjaran kepada buruh. Maka dia adalah kaedah pendapatan. Keuntungan syarikat. Ya, dia juga merupakan pendapatan bagi faktor pengeluaran, iaitu bayaran faktor kan. Okey, yang ketiga, import. Okey, import itu berkaitan dengan kaedah mana satu? Ya, berkaitan dengan kaedah perbelanjaan. Sebab kan kita kata C tambah I tambah G tambah X tolak M kan. Ini import, kaedah perbelanjaan.
cukai tak langsung? Cukai tak langsung itu digunakan sebagai pelarasan. Kan apabila kita kata wujudnya perbezaan antara HP dengan KF, kan kita guna cukai tak langsung kan? Jadi itu adalah yang keempat. Bagaimana pula dengan ekspor? Ya, ekspor di bawah ya kaedah perbelanjaan. Sambung, cukai pendapatan persendirian. Yang ini ada kaitan tak? Okey, yang ini sebenarnya apabila kita nak cari pendapatan boleh guna. Barulah kita akan guna cukai pendapatan persendirian. Jadi setakat ini, Miss akan anggap dia sebagai kategori pelarasan. Okey, kita sambung. Bunga atas pinjaman kerajaan. Ya, anda pernah tengok yang item ini kan? Masa Miss terangkan berkaitan dengan bunga kasar dengan bunga bersih. Betul tak? Okey, jadi yang ini juga anggap di bawah kategori pelarasan lah. Begitu juga bunga atas pinjaman penggunaan. Okey, juga beza antara bunga kasar dengan bunga bersih. Jadi anggap dia sebagai pelarasan juga. Okey, kita sambung. Bayaran pintahan. Okey, ini pelarasan juga ya. Semua anggap di bawah pelarasan. Sebenarnya bayaran pintahan ini merupakan pendapatan tidak produktif. Kan hari itu masa kita belajar berkaitan dengan pendapatan persendirian, kan Miss kata pendapatan persendirian terdiri daripada pendapatan produktif dan lagi satu pendapatan tidak produktif kan. Kalau kita nak hitung pendapatan persendirian, ya barulah kita ambil kira bayaran pintahan ini. Okey? Okey, kita sambung. Pendapatan faktor bersih luar negeri. Ini adalah PFBLN. Jadi ini adalah ya pelarasan juga. Okey, kita sambung dengan subsidi. Subsidi anggap pelarasan juga, kan cukai tak langsung sekali dengan subsidi punya kan. Itulah dia. Okey, kita sambung dengan pendapatan perusahaan persendirian. Okey, yang ini berkaitan dengan apa? Ya, dia adalah berkaitan dengan perniagaan yang milikan tunggal kan atas usaha sendiri untuk menjana pendapatan. Maka itu kita anggap dia sebagai item di bawah ya kaedah pendapatan yang ketiga punya. Sambung dengan perbelanjaan kerajaan. Ya, kalau perbelanjaan kerajaan itu adalah G. G itu kaedah perbelanjaan. Pelaburan kasar. Okey, pelaburan itu investment kan. Jadi kita akan anggap dia di bawah kaedah perbelanjaan dan diikuti dengan susut nilai. Susut nilai itu adalah pelarasan dan yang terakhir itu adalah bunga bersih. Jadi bunga bersih di bawah kaedah pendapatan. Okey, jadi daripada item yang ditunjukkan dekat sini, kebanyakan kita dapati hanya terdiri daripada kaedah perbelanjaan dan juga kaedah pendapatan lah. Dan ada sesetengah item yang digunakan untuk tujuan pelarasan. Memang maklumat bagi kaedah keluaran tidak ada dekat sini. Okey, jadi tak apa. Sekarang soalan dia, kita rujuk semula soalan dia. Dia nak mengikut kaedah pendapatan. Kan tadi Miss kata kaedah pendapatan yang kita senaraikan itu kita guna nombor yang ketiga kan. Okey, jadi pelajar nanti hanya fokuskan yang tiga punya sahaja. Okey, jadi sekarang Miss akan pindahkan setiap item itu. Kita ada sewa 2890. Okey, jadi Miss pun tulislah butiran dia sewa. Ini RM juta 2890. Okey, diikuti dengan gaji dan upah iaitu 36,500. Okey, kita tulis semula ya setiap item itu gaji dan upah 36,500. Okey, sambung lagi. Dua ini sudah kita take kat tepi. Keuntungan syarikat yang ketiga punya 9875. Okey, jadi Miss pun tulis keuntungan syarikat 9875. Okey, sambung. Cari yang tiga punya. Okey, yang ini pendapatan perusahaan persendirian 5870. Okey,
pendapatan perusahaan persendirian. Okey, 5870. Okey, kita tengok lagi ada nombor 3 punya item tak? Okey, lagi satu. Bunga bersih 9280. Okey, bunga bersih 9280. Okey, jadi apabila kita jumlahkan semua item dekat sini, ini adalah kaedah pendapatan, iaitu juga dikenali sebagai bayaran faktor kan. Okey, apabila kita jumlahkan semua butiran dekat sini, ingat ini adalah KMB KF dan KMB KF kita adalah mencatat sebanyak 64,415 RM juta. Okey, jadi itulah cara kita nak jawablah soalan yang berkaitan dengan kaedah pendapatan apabila terdapat banyak maklumat yang diberikan melalui jadual tersebut. Okey, jadi apa yang Miss ingin pesan kat pelajar-pelajar dekat sini? Pastikan anda telah hafal rumus yang berkaitan. Sama ada bagi kaedah perbelanjaan ke, kaedah keluaran ke, dan lagi satu kaedah pendapatan. Pastikan anda boleh kuasai rumus itu betul-betul supaya nanti anda boleh buat klasifikasi setiap item itu apabila semua maklumat dia dikumpulkan sekali pada jadual yang sama. Okey? Jadi ingat hafal rumus ya. Okey, setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kaedah pendapatan iaitu bayaran faktor. Okey, sebagai kesimpulannya, nanti Miss akan cuba bandingkan antara kaedah perbelanjaan, kaedah keluaran serta kaedah pendapatan. Okey, supaya dapat memudahkan pelajar demi memahami ketiga-tiga kaedah pendapatan negara ini. Okey, kita cuba tengok. Yang ini adalah perbandingan kaedah penghitungan pendapatan negara dan seperti yang telah dimaklumkan, kita ada kaedah perbelanjaan, kaedah keluaran dan juga kaedah pendapatan. Ingat, Malaysia hanya mengamalkan kaedah perbelanjaan dan juga kaedah keluaran. Okey, kaedah pendapatan tiada ya. Itulah sebab untuk kali ini bagi kaedah pendapatan memang Miss tak tunjukkan data statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Sebab Malaysia memang tak pakai kaedah tersebut. Okey? Sebagai ulang kaji, kita cuba tengok bagi kaedah perbelanjaan. Dia adalah terdiri daripada C, I, G, lepas tu XN. XN dekat sini dia adalah merujuk kepada export net iaitu ekspor bersih di mana kita guna ekspor tolak import dan juga tambah lagi perubahan inventory. Okey, maka kita akan dapat KDNKHP. Ingatlah, yang ini adalah KDNKHP. Bagi kaedah keluaran pula, okey, kita ada sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga. Kemudian kita kena tolak bayaran perkhidmatan bank dan jangan lupa kita kena tambah cukai import. Okey, supaya kita boleh dapat KDNKHP juga. Okey, jadi pelajar boleh nampak untuk kaedah perbelanjaan dengan kaedah keluaran, nilai yang kita dapat itu adalah KDNKHP. Untuk kaedah pendapatan, dia adalah berkaitan dengan bayaran faktor ya. Jadi kita boleh nampak item-item dia adalah seperti gaji, sewa, bunga bersih, keuntungan syarikat dan lagi satu pendapatan perusahaan persendirian. Tetapi nilai yang kita dapat untuk kali ini adalah KMBKF. Okey, itulah bezanya. Walau bagaimanapun untuk kaedah perbelanjaan dan kaedah keluaran, soalan dia boleh minta pelajar hitung pendapatan negara. Ingat, pendapatan negara itu adalah KMBKF. Dengan reti kata lain, pelajar kena buat pelarasan daripada KDNKHP sehingga anda dapat KMBKF. Itulah dia. Okey, jadi sekarang daripada KDNKHP, kalau katakan kita nak dapat KDNKKF, pelajar kena tambah subsidi, lepas tu tolak cukai tak langsung.
Diikuti kalau nak dapat KNKKF, kita kena tambah PFPLN. Dan daripada KNKKF, nak dapat KNPKF itu, kita kena tolak susut nilai. Jadi itu adalah keseluruhan bagi ketiga-tiga kaedah yang telah dipelajari. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan pendapatan negara melalui 3 kaedah. Agak berharap perbandingan yang dibuat tadi itu sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk menguasai ketiga-tiga kaedah berkaitan. Okey, untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pastikan anda tekan loncengnya supaya anda dapat pemberitahuan apabila terdapat video yang baharu. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.